23 April, Buletin 1.30 anda bersama dengan saya Siti Khadijah Jaafar. Tajuk utama tengah hari ini. Siaran langsung pendengaran kes Mahkamah Rayuan bermula hari ini. Juga 3 peniaga pasar Chowkit positif COVID-19. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buat pertama kalinya, siaran langsung pendengaran kes di Mahkamah Rayuan secara dalam talian dilakukan Badan Kehakiman Malaysia hari ini. Menerusi satu kenyataan media yang dikeluarkan Unit Komunikasi Korporat, Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia memaklumkan langkah itu bagi membolehkan orang awam untuk melihat secara langsung pendengaran kes yang dijalankan seperti di Mahkamah Terbuka dalam usaha memastikan akses kepada keadilan adalah berterusan. Yes. Siaran langsung pendengaran kes itu bermula jam 10 pagi tadi melalui portal rasmi Badan Kehakiman Malaysia. Dalam situasi pandemik COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dikuatkuasakan oleh kerajaan, Badan Kehakiman Malaysia telah menjalankan pendengaran kes-kes tertentu secara dalam talian. Bagi melengkap dan menyokong pendengaran kes secara dalam talian itu, Badan Kehakiman dilihat maju selangkah lagi dengan melaksanakan projek perintis iaitu siaran langsung pendengaran kes. Pendengaran rayuan melibatkan 3 perayu iaitu Zua Fang Liang, Jin Hai Fang dan Zhu Chunhua terhadap syarikat pengangkutan Satu Hati Sendirian Berhad. Sejak PKP dilaksanakan pada 18 Mac lalu, Mahkamah masih mendengar permohonan reman, pendakwaan kes baru, permohonan kes jenayah, simakan keputusan Mahkamah Rendah dan pengurusan kes biasa. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menjalankan saringan kepada kira-kira 1,000 peniaga pasar Chowkit pagi tadi. Ia berikutan 3 orang peniaga di pasar itu disahkan positif COVID-19. Tinjauan mendapati seawal jam 8 pagi lagi peniaga sudah beratur di hadapan Plaza Safwan Ibu Negara untuk melakukan saringan secara sukarela. Menurut sumber, pesakit yang dijangkiti virus terbabit terdiri daripada 2 peniaga ayam dan seorang peniaga sayur. Katanya ada yang dijangkiti melalui keluarga dan ada juga melalui pelanggan yang membeli belah di situ. Saringan dilakukan ke atas semua peniaga yang hadir tidak kira agama, bangsa atau kaum termasuk mereka yang bukan warga negara. Ia dilakukan secara percuma kerana KKM ingin mengawal penularan wabak COVID-19 di sekitar kawasan itu. Mengikut rekod Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di KL, pasar Chowkit yang beroperasi dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini didatangi kira-kira 700 pengunjung sehari. Bagaimanapun, tahap kebersihannya sentiasa dijaga di mana sehari dalam seminggu ia akan ditutup bagi tujuan sanitasi. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah hari ini meminta pemimpin mematuhi sepenuhnya Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dikuatkuasakan sejak 18 Mac lalu dan menjadi teladan kepada rakyat. Baginda turut menyeru agar mereka yang berada di peringkat kepimpinan mempamerkan sebaik contoh teladan kepada rakyat jelata dengan mematuhi sepenuhnya PKP. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Perak Kena Besara Datuk Abdul Rahim Muhammad Nor menerusi satu kenyataan berkata, Sultan Nazrin dalam perutusan Ramadan turut bertitah supaya rakyat bersedia berkorban untuk satu tempoh yang diperlukan demi kesejahteraan jangka panjang dalam menghadapi pandemik COVID-19. Menurut beliau lagi, Sultan Nazrin dan Raja Permaisuri Perak Tuanku Zahra Salim peka dan memahami kesusahan serta kerumitan yang dihadapi rakyat ketika mematuhi arahan PKP, terutama bagi yang bekerja atau berniaga secara harian yang putus mata pencarian dan pendapatan disebabkan perintah tersebut. Datuk Abdul Rahim berkata bersempena Ramadan ini, Sultan Nazrin turut menasihati umat Islam agar memahami, menghargai dan membantu segala usaha serta penat lelah petugas Barisan Hadapan yang meletakkan diri dalam bahaya untuk menangani penularan serta merawat pesakit COVID-19. Sultan Nazrin dan Tuanku Zahra turut menzahirkan rasa duka cita kerana majlis berbuka puasa untuk meraihkan rakyat di Istana Iskandariah Kuala Kangsar yang menjadi kelaziman setiap kali Ramadan tidak diadakan tahun ini sebagai langkah membendung penularan wabak COVID-19.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHCP terus memberi jaminan bekalan makanan harian mencukupi sepanjang Ramadan. Pada masa sama, Menterinya Dato' Alexander Nantalinggi turut memberi amaran hukuman berat akan dikenakan kepada pemborong, peruncit dan pengilang yang mencatu barangan demi meraih keuntungan berganda. Kita hanya memastikan barang-barang ini boleh didapati di mana-mana kedai runcit ke, pasar raya ke, supermarket ke, macam-macam kedai lah di mana orang boleh beli tu. Pengedaran, itu tanggungjawab kita. Buat aduan. Kami suka menerima aduan sebegini kerana inilah tanggungjawab kami untuk kami pergi serta-merta kepada tempat itu dan memperbetulkan keadaan kat sana. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu program Malaysia hari ini di Sri Pentas Bandar Utama pagi tadi. Tambahnya, kementeriannya akan terus melakukan pemantauan berterusan bersama Kementerian Pertanian dan Industri Makanan bagi memastikan keperluan barangan mampu menampung keperluan rakyat secara berterusan. Orang ramai turut diminta membuat aduan kepada KPDNHCP di laman web tertera jika mempunyai maklumat mengenai catuan barang. Ketika ditanya sama ada kementeriannya akan melaksanakan skim kawalan harga maksimum sempena Ramadan dan Aidilfitri, katanya perkara itu dilakukan sekiranya ada keperluan berbuat demikian. Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia PKMM menyokong tindakan tegas kerajaan untuk menyenarai hitam kontraktor yang gagal mematuhi SOP sepanjang PKP. Presidennya Datuk Seri Muhammad Fazil Hassan berpendapat langkah itu penting bagi memastikan pandemik COVID-19 dapat dibendung dengan segera. Kita mewakili warga kontraktor akan akur dengan SOP yang telah ditetapkan, dan apabila tindakan diambil pada sesiapa yang tidak mengikut SOP itu, kita bertanggungjawab tentang benda ini. Kita ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih pada Menteri Kerja Raya dan juga Menteri MITI telah meluluskan warga kontraktor ini begitu ramai sebanyak 1,856 sehingga setakat ini. Pada masa yang sama, PKMM berharap kerajaan dapat menyegerakan permohonan kontraktor supaya kerja pembinaan boleh bermula secepat mungkin. Pusat Latihan Pegawai Penjara di Pusat Correctional Perlis dijadikan pusat tahanan sementara bagi menempatkan mereka yang melanggar Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pengarah Penjara Negeri Penolong Kanan Komisioner Mat Johir Asin berkata, pusat tahanan berkenaan mula beroperasi hari ini. Menurut beliau, pusat tahanan yang terletak di Arab itu mampu menempatkan 100 orang yang ingkar PKP dan diletakkan berasingan bagi lelaki dan wanita dalam satu masa. Negeri Perlis kita penjara sementara ni ada. Telah diwujudkan untuk Negeri Perlis di pusat latihan pegawai penjara di Perlis, dan kita melibatkan kawasan utara. Di utara ni ada dua, satu di Langkawi dan satu di pusat Correctional Perlis sebagai penjara sementara lah. Tambahnya, mana-mana tahanan yang tamat menjalani perintah hukuman akan diberikan satu surat kebenaran untuk pulang ke rumah. Mat Johir berkata demikian selepas melakukan penyerahan 525 set peralatan perlindungan diri PPE kepada Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Dr. Sirajuddin Hashim di Pusat Correctional Perlis Arau. Secara harian, Pusat Correctional Perlis mengeluarkan 100 set PPE yang dihasilkan oleh 13 banduan dan mereka bekerja dari jam 8 hingga 5 petang setiap hari kecuali Sabtu serta Ahad. Kipal PACE berhad menyediakan platform bagi membantu penjaja dan peniaga kecil menjana pendapatan sempena Ramadan ini. Program Warung Digital e-Bazar Ramadan ini dijalankan bersama Gabungan Persatuan-Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Melayu Malaysia GPPP KMM. Ketua Pegawai Eksekutif Kipal P. K. Tan berkata program ini bertujuan memberi ruang kepada peniaga mikro berniaga makanan dan minuman secara dalam talian sepanjang bulan Ramadan. Selain memudahkan pelanggan mendapatkan juadah berbuka puasa, ia menerusi aplikasi Kipal Pay yang membolehkan urusan jual beli dijalankan secara digital dan mudah dengan pembayaran tanpa tunai. Penghantaran makanan pula dijalankan beberapa penyedia
penyedia perkhidmatan termasuk Lala Move. Syarikat itu menjagakan sebanyak 20,000 peniaga dan penjaja kecil seluruh negara berdaftar untuk menggunakan platform berkenaan. Setakat ini, kira-kira 5,000 peniaga kecil sudah berdaftar. Kempen Local Heroes Grab Malaysia telah berjaya meningkatkan 30% penyertaan penggunaan konsep penghantaran makanan dalam talian di kalangan penjaja kecil dalam tempoh PKP. Malah tempahan menerusi aplikasi mudah alihnya juga melonjak 25%. Sudah tentunya Grab berharap dapat membantu lebih banyak lagi perniagaan kecil berkembang dalam ekonomi digital. Seperti inisiatif Grab Ramadan dengan kerjasama pihak berkuasa tempatan di Selangor yang akan dapat membantu usahawan mikro dan penjual sosial untuk mencari pendapatan pada bulan Ramadan ini. Apabila PKP diperketatkan, lebih sukar untuk pelanggan saya untuk mendapatkan ulam. Jadi saya bekerjasama dengan Grab untuk mendapatkan lebih ramai pelanggan. Setakat ini, 8,000 peniaga menerima manfaat daripada program yang diperkenalkan Grab. Lebih 100,000 pemandu GrabCar digerakkan bagi memenuhi permintaan yang semakin tinggi untuk perkhidmatan disediakan. Besar impaknya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan luar negara. COVID-19 akan terus menular dan dalam jangka masa panjang. Amaran itu disuarakan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Badan itu juga menegaskan pandemik berkenaan masih berada pada fasa awal di kebanyakan negara seluruh dunia. Make no mistake, we have a long way to go. This virus will be with us for a long time. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, sebahagian negara yang menyangkakan jangkitan baru COVID-19 dalam keadaan terkawal kini mengalami peningkatan kes. Bahkan ketika ini trend peningkatan kes COVID-19 amat ketara di benua Afrika dan Amerika Syarikat. WHO sebelum ini menerima kecaman teruk dari Amerika Syarikat yang mengkritik cara pengurusan pandemik itu. Bagaimanapun, Tedros tidak mengindahkan cadangan menggesanya meletak jawatan, sebaliknya kini terus mengatur pelbagai langkah bagi menangani COVID-19. Sehingga kini angka kematian global melepasi 175,000 dengan 2.5 juta daripadanya membabitkan kes yang disahkan positif. China merekodkan 10 kes baru COVID-19 setakat semalam berbanding 30 kes kemarin. Menurut Suruhanjaya Kesihatan Kebangsaan negara itu, dalam satu kenyataan hari ini, ia merupakan kes import yang berpunca daripada pengunjung dari luar negara. Data Suruhanjaya itu menunjukkan 6 kes baru COVID-19 yang disahkan semalam membabitkan kes import turun dari 23 kes kemarin. Selain itu, kes tanpa gejala juga menunjukkan penurunan kepada 27 berbanding 42 kes kemarin. Jumlah keseluruhan kes jangkitan COVID-19 di China kini 82,758 kes. Bagaimanapun, tiada kes kematian baru dicatatkan. Kira-kira 69% daripada 18,801 pesakit yang disahkan positif COVID-19 di India tidak menunjukkan sebarang gejala awal. Keadaan ini amat membimbangkan kerana pesakit berpotensi menjangkiti kontak rapat tanpa disedari. Ketua Bahagian Penyakit Epidemiologi Majlis Penyelidikan Perubatan India ICMR, Dr. R.R. Gangakedar berkata, data pesakit yang bebas gejala adalah terlalu ramai menjadikan ia cabaran baru kepada India untuk mengekang pandemik itu. Tambahnya, dalam setiap satu kes positif yang dikenal pasti, terdapat 2 kes positif daripada kumpulan pesakit yang tidak mempunyai sebarang gejala awal. Lebih membimbangkan, kes jangkitan yang dikesan setakat ini dikenal pasti daripada hasil pengesanan kontak. Justru langkah terus berada di rumah bagi memutuskan rantaian jangkitan agar virus itu tidak menjangkiti orang lain adalah penting. Lapan orang maut dan puluhan lagi cedera selepas banjir kilat melanda Bandar Aden, Yaman. 5 kanak-kanak antara yang terkorban. Bagaimanapun, menurut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, 7 lagi mangsa turut terkorban akibat banjir di bahagian utara. Jumlah itu tidak dapat dipastikan pihak berkuasa tempatan susulan ia lokasi konflik yang sekian lama berlarutan di negara itu antara pemerintah dan pemberontak Houthi. Sekiranya disahkan, angka kematian akibat bencana berkenaan mencecah 15 orang.
Kejadian turut memusnahkan 10 kediaman manakala 90 yang lain mengalami kerosakan teruk. Lebih buruk, penduduk berdepan kesukaran untuk mengawal penyakit taun serta penyebaran wabak coronavirus. Mereka juga menghadapi kesukaran berikutan jalan raya yang rosak dan ada masih ditenggelami air. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sukan. Penangguhan terus saingan musim ini diyakini adalah jalan terbaik bagi arena bola sepak tempatan termasuk ahli gabungan yang bernaung dengan Badan Induk Bola Sepak Negara. Pandangan terbaru itu dikongsi Presiden Persatuan Bola Sepak Pahang PBNP Tengku Abdul Rahman Sultan Ahmad Shah yang menyuruh pihak bertanggungjawab meletakkan kepentingan rakyat dan negara mengatasi segala-galanya. Menurut satu kenyataan sempena ketibaan bulan Ramadan yang dikeluarkan malam tadi, Presiden Persatuan Bola Sepak Pahang PBNP Tengku Abdul Rahman Sultan Ahmad Shah berkongsi pendapat tentang perkembangan bola sepak tempatan yang terjejas dengan penularan COVID-19. Ini selepas mengikuti rapat perbincangan dan perbahasan mengenai kelangsungan semua pertandingan Liga Malaysia meliputi Liga, Piala Malaysia dan FA, Piala Presiden dan Belia serta futsal. Apa yang diutarakan adalah berdasarkan keprihatinan dan semangat kebersamaan semua supaya pihak bertanggungjawab dalam pengendalian Liga dapat membuat keputusan terbaik untuk rakyat dan negara. Mengambil kira seruan kerajaan dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM serta laporan-laporan berkenaan wabak COVID-19 ini, Tengku Abdul Rahman yakin penangguhan terus semua saingan tahun ini adalah jalan terbaik membantu keresahan dan kegelisahan semua yang terlibat termasuk ahli gabungan. Pandangan peribadinya turut menyatakan betapa merindui suasana di stadium selain memberikan harapan baru dengan permulaan semula di tahun hadapan. Sekiranya anda mempunyai sebarang aduan atau masalah yang ingin disuarakan di sepanjang tempoh PKP dan penularan wabak COVID-19 ini, email kami ke news@tv3.com.my. Bagi mengekang penularan COVID-19, robot digunakan sebagai ejen penghantar barang pembelian online di Colombia. Visualnya mengakhiri paparan tengah hari ini. Saya Siti Khadijah Jaafar, salam hormat dan Assalamualaikum. Vivo,